Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizat bin Nadira binti Omar. Nombor metrik 051134 akan menjelaskan, berkongsi mengenai salah satu tajuk tugasan daripada mata pelajaran Mabahith Sami'iyat USI 30903 diajarkan oleh Dr. Ron Hishamuddin bin Wan Jusoh. Saya dari ISM Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan kaunseling semester 6 dan tajuk tugasan saya adalah kematian, sebuah hakikat dan juga sebuah kerinduan. Jadi sebagai seorang Muslim, kita wajib meyakini dan mengimani tentang perkara-perkara gaib yang tidak kelihatan oleh mata zahir. Dan perkara-perkara gaib ini cukup dipercayai dengan perkabaran oleh wahyu dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Kematian pastinya merupakan salah satu daripada perkara gaib ini atau perkara sami'at ini, dan ia merupakan sebahagian daripada rahsia Allah, sir min asrarillah. Kematian ini berlaku pada semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah malaikat, jin dan tumbuhan. Kerana hakikat yang kekal itu, yang tidak mati itu hanyalah Allah saja. Dan sebagai makhluk yang diciptakan dengan sempurna ciptaan, kita manusia lagilah tidak terlepas daripada menghadapi kematian. Jadi, hakikat kematian. Kematian ni seperti disebutkan tadi adalah suatu perkara yang gaib, perkara sami'iyat, di mana kita tidak ketahui bila akan berlaku, bagaimana kita akan menemui kematian tersebut dan di mana kita akan dimatikan, sama ada dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nauzubillah min zalik. Disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 59 yang bermaksud, dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala yang gaib. Tiada siapa yang mengetahuinya melainkan dialah sahaja. Ini membuktikan Allah saja yang tahu hakikat kematian itu yang sebenar. Jadi disebutkan juga dalam surah Ali Imran ayat 185, ayat ini sangat terkenal bila kita berbahas tentang kematian, iaitu kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup pasti akan merasai kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat saja disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh dia adalah orang yang berjaya. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi kita nampak di dalam ayat ini amat benarlah kata-kata Allah itu, bahawa selain ayat ini membuktikan pengakhiran nyawa seseorang, ayat ini juga membuktikan ukuran kejayaan seseorang itu, iaitu syurga. Okey, jadinya ramai yang tertanya, adakah tanda-tanda, biasanya ada yang pernah jumpa berkenaan hadis, tanda-tanda 100 hari sebelum bertemu kematian. Adapun hadis ini bukanlah hadis yang benar, bukan hadis yang sahih. Kita tidak boleh nak menyandarkan kepada Rasulullah SAW, melainkan ada satu kisah daripada Ibn Rajab Al-Hanbali, wafat pada 795 Hijrah, mengenai beliau tahu akan tanda kematian yang beliau akan hadapi dah. Beliau pernah suatu ketika Ibn Rajab menyuruh seorang penggali liang lahat menggali liang lahat untuknya. Dan penggali liang lahat tersebut amat muskil lah, kenapa perlu menggali kan. Dan dia pun menggali juga penggali liang lahat tersebut, dan Ibn Rajab masuk ke dalam liang lahat tersebut dan beliau selesa lah. Selesa kata liang lahat ni sesuai untuknya. Dia bangun dan beberapa hari kemudiannya, sebelum tu penggali liang lahat tu membiarkan liang lahat itu saja, dan beberapa kemudiannya Ibn Rajab pun meninggal dunia dan dikuburkan di liang lahat tersebut yang penggali liang lahat itu menggali seawalnya. Okey, adapun mengenai tanda-tanda ini, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 34 yang bermaksud, dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan. Maka bila datang tempohnya, tidak dapat mereka kemudiankan dan tidak dapat pula mereka dahulukan walau sesaat pun. Okay, dalam Syekh Az-Zuhaili menafsirkan ayat ini bermaksud ada ketetapan tertentu pada umur setiap umat dan generasi ada. Contoh macam zaman Nabi Adam umur dia boleh mencecah ribuan tahun. Zaman umat Nabi Muhammad sehingga sekitar 60 ke 70 tahun. Itu maksudnya. Tapi bagaimanapun tidak akan terlewat dan tidak akan cepat walau sesaat.
Setiap kelahiran bermula dengan kematian. Ini kita boleh melihatlah. Setiap manusia, setiap bayi yang lahir, setiap kehidupan atau nyawa yang lahir itu sebenarnya akan bermula dengan kematian. Di mana daripada 300 juta sperma, dia akan berlumba tapi hanya satu sperma sahaja yang boleh masuk ke dalam sel ovum. Manakala sperma yang lain 200 juta, hampir 200 juta, 299 juta 999 itu akan mati. Jadi setiap kelahiran itu akan bermula dengan kematian. Dan sperma tu pun dia yang masuk adalah kepala sperma sahaja. Manakala ekor sperma akan diasingkan. Maksudnya dia ada sebahagian terputus, akan ada luka-luka atau kematian sel yang berlaku sebelum kelahiran manusia itu sendiri. Okey, bagi keadaan sakaratul maut pula yang kedua adalah sakaratul maut, iaitu keadaan di mana seseorang sedang berhadapan dengan kematian. Saya ringkaskan keadaan sakaratul maut ini daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Bentuk kematian inilah di mana Nabi SAW sebut mati itu dibawa datang seperti keadaan kambing kibas yang berbelang putih. Maksudnya ada banyak perbahasan. Adakah mati ini seperti penyembelihan? Tapi ada sebahagian besar yang mengibaratkan mati ini sebagai perumpamaan. Iaitu maut itu kemudian dijadikan sebagai jasad, kemudian jasad itu disembelih, tetapi tidak akan terjadilah apa yang bentuk kematian seperti ini tidak akan terjadi kepada calon penghuni syurga lah. Ini disebutkan daripada Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi yang mengambil pendekatan tawakuf akan hadis ini. Itu sebagai perumpamaan sahaja. Okey, baik. Merindui kematian. Okey. Syekh, ni kata-kata ni daripada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Berkatalah, kematian itu bukan musibah terbesar dalam hidup, bahkan hukuman kehidupan. Musibah terbesar itu bila perasaan takut pada Allah sudah mati, sedangkan anda masih hidup. Nauzubillah min zalik. Okay? Ini kita dapat melihat ada dua golongan yang akan berhadapan kematian, iaitu golongan pertama yang ingin lari daripadanya. Golongan kedua, mereka yang merinduinya. Adapun golongan yang pertama ni, mereka tak tahulah, mungkin tak bersedia. Kita tahu golongan yang pertama ini tidak bersedia atau tak tahu apa akan jadi selepas mereka mati. Tak ingin bertemu kematian tersebut, tidak bersedialah. Okay. Yang kedua, mereka yang merinduinya pastinya orang yang merindui atau mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, dengan penciptanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada pun hadis Nabi disebutkan orang yang cerdas ialah yang mampu menundukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Sementara orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya lalu berangan-angan terhadap Allah. Kita boleh melihat antara orang yang merindui kematian seperti orang-orang yang mengejar syahid. Ada 7 golongan orang yang mengejar syahid, selain daripada 7 golongan orang yang mati syahid, selain daripada orang yang berjuang di jalan Allah. Dan ada pun hakikat kesyahidan mereka itu berbalik disendarkan pada hadis Nabi lah berdasarkan 7 golongan itu. Tak ada siapa yang boleh berkata yang okey, orang ni mati syahid, orang ni mati syahid. Tidak ada. Kerana hakikat syahidan, syahid itu sendiri berasal daripada perkataan penyaksian. Dan diharapkan kita tergolong dalam golongan orang yang merindui kematian inilah, insya-Allah. Kerana berdasarkan daripada hadis Nabi SAW, sesiapa yang memohon kepada Allah mati syahid dengan sebenar-benar pengharapan, Allah akan mengurniakannya kedudukan para syuhada sekalipun dia mati di atas katilnya, yang ini tempat tidur. Sangat beruntung orang-orang yang mati syahid ini adalah keistimewaan yang akan diberikan, seperti dimasukkan ke syurga tanpa hisab, dimudahkan urusan penghisaban dan sebagainya. Okey. Jadi itu sahaja mengenai kematian. Saya percayalah tidak semua orang mungkin setiap apa yang berlaku daripada kematian itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW. Okay. Memetik pesanan daripada Khalifah Umar Abdul Aziz pernah mengungkapkan untuk kita sentiasa membuat persiapan menghadapi kematian dengan kata-katanya, aku tidak pernah melihat sesuatu yang yakin kecuali keyakinan akan kematian. Kemudian mereka tidak mempersiapkan untuknya. Ini adalah Khalifah Umar Abdul Aziz. Amat pelik dengan orang seperti ini. Okay, memetik juga kata salah seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah Ibn Umar, yang berkata,
Berkerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati pada esok hari. Wallahu alam, itu sahaja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu pun datang daripada Allah, dizahirkan oleh saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.